Hai semua, kembali semula ke channel Cikgu Tun Suhaili. Okey, hari ini kita akan berbincang satu lagi topik seterusnya dalam mekanik Newton, iaitu mengenai gerakan linear. Okey, hari itu kita dah bincang gerakan linear adalah satu gerakan di mana objek bergerak dalam garis lurus. Okey, dalam gerakan kita ada beberapa kita panggil apa, komponen ataupun perkara yang kita perlu tahu, berkenal, iaitu sesaran, jarak, hal laju dan juga pecutan. So hari ini kita akan mengkaji jarak, sesaran, laju, hal laju, pecutan melalui satu lagi kaedah, satu kaedah, iaitu menggunakan alat yang bernama jangka masa detik. Pernah tak anda jumpa jangka masa detik? Okey, ini adalah jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni terdiri daripada ini nama dia plat bergetar. Okey, plat bergetar. Dan di sini ini yang putih ni namanya pita detik. Ini adalah kertas karbon. Okey, pada awal video ni tadi cikgu telah tunjukkan bagaimana cara kita memasukkan pita detik di dalam jangka masa detik. Okey, so jangka masa detik ni dia hanya boleh berfungsi apabila ada arus elektrik. Apabila ada arus elektrik. So arus elektrik kita akan masukkan melalui plat ini, terminal ini daripada sumber elektrik. Okey, seperti yang awak nampak saya gunakan 12 volt. Alright. Jadi, apakah sebenarnya jangka masa detik? Okey, jangka masa detik ini adalah dia dikendalikan oleh arus ulang alik. Arus ulang alik berfrekuensi frekuensi 50 Hz. 50 Hz. Okey, 50 Hz. Maksudnya kalau 50 Hz, nampak tak ni? Kita naikkan sikit. Frekuensi dia adalah sama dengan 50 Hz. Okey, bermaksudnya jangka masa detik ini dia membuat titik, sebanyak 50 titik. 50 titik dalam masa 1 saat. Dalam masa 1 saat dia bergetar selama 50 titik. Cuba kita kira. Betul ke 50 titik? Allah, tak jadi pula. Dengar. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 1 saat dia membuat getaran sebanyak 50 titik dalam masa 1 saat. Maksudnya frekuensi dia sangat tinggi. Boleh kira tak? Tak boleh. Alright. Jadi, ini bermakna dia kan titik. Dia titik. 50 titik. Dalam masa 1 saat, 50 titik. Bermakna, selah di antara 2 titik, antara titik ke titik seterusnya, daripada titik ke titik seterusnya, maksudnya antara titik itu adalah sama dengan 1/50. 1 saat bagi 50 sama dengan 0.02 saat. Okey, 0.02 saat. Nampak kan? Faham kan ni? Alright. Maka kalau dia 5 detik, kalau ia adalah 5 detik, 2, 3, 4, 5. So kita senang je lah. 5 kali 0.02 saat, iaitu bersamaan dengan 0.10 saat. Kalau 10 detik, cuba kau kiralah sendiri. Jawapannya adalah 0.2 saat. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Ini adalah jangka masa detik. Jangka masa detik ini dia membuat getaran pada plat penggetar dia ni. Plat bergetar ini akan bergetar sebanyak 50 kali tek dalam masa 1 saat. Menghasilkan jarak di antara satu titik ke satu titik, jarak pula masa yang diambil untuk dari satu titik ke titik seterusnya adalah bersamaan dengan 0.02 saat. Okey? Analisis pita detik ini. Okey. Ingat, cikgu ulang sekali lagi, jarak
maksud saya masa yang diambil untuk daripada satu titik ke satu titik yang seterusnya adalah 0.02 saat. Di mana kita dapatkan itu? Kita dapatkannya daripada frekuensi alat yang telah kita ketahui. Alat jangka masa detik ini frekuensinya adalah 50 Hz. 50 Hz maksudnya dalam masa 1 saat, jangka masa detik menghasilkan detik sebanyak 50 detik dalam masa 1 saat. Bermaksud 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat. Daripada 1 ke 1 detik adalah 0.02 saat. Daripada situlah kita boleh menganalisis pita detik ini. Kita boleh menganalisis gerakan objek tadi. Okay? Di mana, tengok ni sangat kecil. Okay? Dia punya ni sangat kecil. Alright, jadi saya nak ambil berapa titik ya? Saya rasa saya nak ambil 10 detik. 10 detik. 5 detik, 10 detik. 100 detik. 10 detik. 10 detik kecil sangat. Baiklah, kita dapati bahawa antara 1 detik ke detik yang seterusnya, masa yang diambil adalah selama 0.02 saat. Jadi di sini kita akan nampak bahawa masa yang diambil untuk 10 detik ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. So akan darab dengan 9. Okey, sebab kita ada 9, maksudnya masa yang diambil adalah 0.18 saat. 0.18 saat. Dalam masa 10 detik ini, 9 detik ini, sesaran yang diambil dalam masa 9 detik ini, kita boleh baca sini 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.6. 8.6 cm. Sentimeter. Awak nak pastikan dengan pembaris? Boleh ambil pembaris. Kosong. Lurus tak? 8.6. Ya, 8.6 cm. Satu lagi pita. Okey, satu lagi pita saya dah terangkan. Di mana dalam pita ini dia mengandungi 11 titik. 11 titik. Saya nak bezakan dengan ni. Ini ada 10 titik tetapi dia ada 9 fasa. Dia ada 9 detik lah. Kita panggil ini 1 detik. Daripada sini ke sini 1 detik. Ini ke sini 1 detik. So dalam bila kita ada 10 titik ni, maka dia ada 9 detik. Kalau di sini kita ada 11 titik ni, okey, 11 titik ini, maka alright, jom kita sama-sama lihat. So, saya akan buat step yang sama macam tadi. Saya akan letakkan titik yang pertama serenjang dengan skala. Okey. Selari kan? Selari, serenjang pula. Selari. Maka kita boleh dapat sesaran. Okey, sesaran bagi 10 detik ini. Dia ada 10 detik. Betul ke? Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beza kan? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 1 detik yang kita kira adalah daripada 1 titik, daripada 1 titik ke titik yang seterusnya. Ini kita panggil masa untuk 1 detik. Alright. Jadi untuk ini kita ada 10. Okey, kita ada 10 detik. Kita boleh darab dengan 0.02 saat. Okey, di mana kita boleh dapat,
Jawapannya sebagai 0.2 saat. Okey, 0.2 saat. Berapakah sesaran ini? Berapakah sesaran? Kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.4. 8.4 cm. Okey, 8.4 cm. Ini 8.6 cm. Dalam masa 0.8 saat. 8.4 cm dalam masa 0.02 saat. Okey, jadi macam mana kita nak cakap mana lagi laju? Mana lagi pantas? Mana lagi pantas pergerakannya? Okey, kalau kita nak kenal pasti, kita boleh kita boleh kira ia punya laju. Kita anggap sekarang kedua-dua pita detik ini arah gerakannya adalah sama. Okey, ke kanan. Alright. Jadi, bagaimana kita mengira hal laju? Okey, kita kira hal laju adalah sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, di sini pun kita akan guna hal laju adalah sama dengan sesaran bahagi masa. Untuk kes ini, sesaran kita ada berapa? 8.4 cm. Masanya adalah 0.2 saat. Untuk kes ini, sesarannya adalah 8.6 cm. Masanya adalah 0.18 saat. So, bila kita tekan kalkulator, kita kira, okey, 8.4 bahagi 0.2 adalah sama dengan 42 cm per saat. Manakala untuk pita detik yang di bawahnya adalah 8.6 bahagi 0.18 sama dengan 47.8 cm per saat cm per saat. Jadi kita dapat lihat bahawa mana satukah gerakan yang lebih besar lajunya? Gerakan ini. Ini lebih pantas. Maksudnya dia bergerak 47.8 cm dalam masa 1 saat. Tetapi yang ini, ia bergerak dengan 42 cm dalam masa 1 saat. Okey. So, kita lihat pula contoh seterusnya. Okey. Di sini, kita ada berapa titik? Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik. So, 10 titik seperti macam kes tadi. 10 titik ada berapa kali detik? Ada berapa detik? Ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima, detik keenam, detik ketujuh, detik ke-8, detik ke-9. Maka masa untuk gerakan ini adalah 9 dalam 0.02 saat, iaitu 0.18 saat. Sesaran adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.6 cm. Okey, 9.6 cm. Dan kalau tak percaya, kita boleh try kira 9.6. Is it? 7. Lebih kurang 9.7 lah sentimeter. Okey. Kita ambil lagi titik contoh yang lain. Kita ambil lagi contoh, kita nak pakai 5 detik. Kalau nak kira 5 detik, maksudnya ia akan melibatkan 5 sela. Saya akan terangkan ni dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita nak cari 5 detik, maksudnya dia akan melibatkan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, kebiasaannya bila kita memproses pita detik, kita akan betul-betul potong pada titik tersebut. Titik pertama dan titik terakhir. Nampak? Okey. Kemudian kita akan lekatkan dia.
Okey, kita lekatkan. Yang ni tak payahlah nak bajet-bajet sebab kita tahu ia adalah satu yang pada titik yang awal dan titik akhir. Maka ini adalah sesaran daripada awal hinggalah ke titik akhir. Okey, iaitu sama dengan 3.9 cm. Betul tak? Cuba tengok. Betul. 3.9 cm. Iaitu ini adalah sesaran. Okey, maka kemudian kita boleh cari dia punya masa. Masa adalah sama dengan ada berapa detik? 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 detik darab dengan 0.02 saat. So kita akan dapat 0.01 saat. Okey. T akan sama 0.01 saat. Maksudnya kalau kita nak kira hal laju adalah sama dengan sesaran bahagi masa. Sesaran ada berapa? 3.9 cm bahagi masa 0.10 saat. So jawapannya adalah tak payah kira lah 39 cm per saat.